Saya tanya mak dah makan ke? Mak cakap dia tak makan. Dia kata dia kenyang lagi, sarapan dah. Sebenarnya saya tahu mak menipu saya. Itu sup ayam bila saya minum memang perisa je daripada Maggi. Saya Muhammad Hafizuddin Hilmi Abdullah. Saya sebenarnya berasal daripada Ipoh, Perak. Jadi walaupun bahasa saya sedikit seperti ada Kelantan, sebab saya lamalah belajar di Kelantan. Jadi saya asal dari Ipoh, Perak, dan bahasa ibunda saya sebenarnya bukannya bahasa Melayu. Jadi kalau tengok muka macam Cina ni, memanglah saya seorang Cina. Jadi sebab itu bahasa ibunda saya adalah Cantonese dengan Mandarin. Dan saya memulai Islam semasa saya berada di Kelantan, melanjutkan belajaran di Universiti Malaysia Kelantan, Sarjana Muda. Jadi kemudiannya terus melanjutkan sehingga Master Business Administration di universiti yang sama juga, dan berkahwin pun dengan orang Kelantan. Sebab itulah bahasa Melayu saya banyak terlekat dengan Kelantan. Dan saya merupakan anak sulung. Dalam keluarga saya hanya ada 2 orang adik-beradik, adik perempuan seorang. Dan sejak daripada kecil memang daripada keluarga yang susah, dilahirkan di rumah setinggan, dibesarkan dengan ibu dengan ayah saya kena peniaga dan berusaha berbagai kerja, dan kemudiannya mak saya pun terpaksalah mula untuk mencari wang sampingan, kerja di Taska, kerja jadi guru tadika, kemudiannya sebelah petang tu kena menjahit kasut budak-budak. Saya tak mau mak saya hidup macam ni. Jadi kita tanyalah kawan-kawan yang baik-baik ni, ada bagi tahu orang nak jadi kaya tak boleh, tak belajar di sekolah benda tu, pergi carilah buku-buku di luar. Dan mereka perkenalkanlah, ada antara kawannya perkenalkan saya pergi ke kedai-kedai buku. Di situlah saya nak keinginan nak jadi kaya kan, dibaca buku macam mana jadi kaya. Pergilah buku-buku bookstore yang ada di Perak, tapi masalah buku tu mahal, tak mampu beli. Jadi saya berdiri di situ baca. Tapi banyak ketika biasalah buku tu untuk dijual, saya pergi baca, confirm lah kena halau. Jadi baca tu dengan surat, kadang-kadang bolehlah baca setengah jam, salesman tu nampak, promoter nampak, dia syak saya baca buku free sini kan, dia berhalau. Lama-lama tanyalah kawan-kawan, ada tak tempat boleh baca buku free tak perlu bayar yang tak dihalau. Last kali timbullah satu tempat, dia panggil saya pergi ke KLCC, ada satu kedai buku yang sangat eksklusif, nama dia Kinokuniya, sampai hari ni masih ada. Situ ada tempat duduk, orang dia tak halau, baca je free, buku mahal-mahal mana, usia 14, 15, dan sinonim dah dengan nama-nama macam Warren Buffett, Bill Gates, semua-semua ini. Jadi tertitik di hati saya daripada kecil, saya kena cari wang yang banyak melalui jalan perniagaan. Dan kemudian dapatlah tawaran untuk masuk ke Universiti Malaysia Kelantan, belajar tentang keusahawanan. Dan mungkin itulah detiknya antara menyebabkan diri saya berubah. Dan di situlah saya ingin lebih tahu tentang apakah itu keusahawanan. Saya sudah mula untuk berniaga sebaik je habis belajar degree saya pada tahun ketiga sebenarnya. Saya dah mula berniaga secara sampingan, dan pada tahun 2014 terjejas perniagaan saya sebab satu banjir yang sangat besar, yang sangat famous kan, orang bagi boh besar kan, boh kuning yang berada di Kelantan. Jadi bisnes pencetakan pakaian dan cermata saya yang sudah ada 3-4 cawangan hancur. Jadi bergelorana lah, bukan je bisnes tapi keluarga, dan ansur-ansur membawa kepada penceraian lah saya pada tahun sekitar 2018. Saya dah mengalami fasa-fasa yang dipingkirkan, disingkirkan, dihina dan terhina. Jadi saya boleh mula semula, tetapi tidak untuk orang lain mungkin. Jadi saya terlintas dalam hati, pertama mungkin saya kena berhijrah. Bukan je berhijrah daripada Kelantan, tetapi berhijrah daripada satu bisnes yang mungkin boleh lakukan secara online. Sudah ada Amazon.com, dulu tak ada Shopee lagi, sudah ada Alibaba, sudah ada banyak e-commerce, dulu panggil e-commerce, yang boleh melakukan bisnes yang sedemikian. Dan saya cuba untuk belajar daripada luar. Di situlah mulanya fasa di mananya TDC Holding Sdn Bhd ditubuhkan, dan khususnya untuk produk yang digelar sebagai Situ Joy. Terima kasih. Bismillah. Itulah dia, Situ Joy.
dalam skop antara yang paling penting dalam TDC syarikat kita adalah knowledge transfer. Jadi kita ada dealer management system, kita selalu ada buat kelas secara online dengan offline untuk memberitahu masyarakat tentang kepentingan menjaga pemakanan, amalan pemakanan, pengambilan nutrisi yang betul dan tepat. Dan masa di tingkatan 6, masa di Anderson, ada kawan lah yang Muslim bagi saya satu buku terjemahan Quran, sebab dia nampak saya bawa Bible ke sana ke sini kan. Biasalah orang baru kenal Tuhan excited kan, bawa Bible pergi sekolah. Jadi dia pun bagi saya terjemahan Quran untuk membaca. Dan selepas baca terjemahan tu, dia tak bagi tahu saya sebenarnya itu adalah Quran. Jadi apabila saya baca, saya pernah tanya dia, siapakah yang menulis buku ini dan siapakah yang bercakap dengan saya. Dia senyum-senyum, dia kata satu hari nanti awak akan tahu siapa yang bercakap dengan awak. Allah aturkan saya jumpa dengan beliau dan saya rasa saya kena mention nama dia lah, Sir Muhammad Fadil. Okay, sangat-sangat terima kasih. Melalui beliau lah saya nampak Islam bukan seperti Taliban, seperti teroris, tapi Islam boleh je chill-chill, lepak-lepak. Islam sebenarnya sangat mudah. Dalam adik-beradik anda seorang yang tegas, dalam keluarga anda seorang yang isteri saya selalu cakaplah saya seorang yang banyak bersabar. Kata ayah paling diingati sampai bila-bila. Ya, sebagai anak sulung kena kuat lah. Prinsip atau kod yang dipegang, peribadi saya ada satu slogan peribadi, iaitu dream big, start small, move fast. Paling takut bila paling takut sebenarnya ayah tak balik rumah. Sebab ayah selalu bekerja di luar, selalu outstation, dan adalah masalah, ada skandal-skandal, kisah-kisah curang ayah. Jadi dia tak balik rumah kan. Jadi mak sedih, saya sedih, adik sedih. Jadi paling takut lah apabila dia lama sangat tak balik rumah, tak kontak, tanya mak apa, mak kata tak tahu dia mati gimana kan. Jadi itulah paling takut. Anda ikut perangai siapa, ayah atau ibu? Ibu saya kot, kalau bab sabar. Sabar ayah tak balik kan. Kenangan paling diingati masa kecil. Kenangan itu mungkin mak saya dah tak ingat sebab dia selalu buat. Tapi saya ingatlah, masa itu penat, balik daripada sekolah, mak menipu saya lah. Saya tahu mak menipu saya masa itu. Dihidangkan saya nasi putih dengan sup ayam. Sup ayam tu tak ada ayam. Dia bagi tahu saya, asing, ini makanan yang ada. Ayam itu tak berapa bagus lah. Ada busuk-busuk sikit, jadi saya buang ayam tu. Jadi makanlah dulu nasi putih dengan sup ayam. Saya tanya mak dah makan ke? Mak cakap dia tak makan. Dia kata dia kenyang lagi, sarapan dah. Sebenarnya saya tahu mak menipu saya. Itu sup ayam bila saya minum memang perisa je daripada Maggi. Kemungkinan pinjam dengan jiran je pun, ambil dengan jiran je pun. Bukan sup yang ada ayam pun. Jadi saya tahulah masa itu kewangan ekonomi, kewangan rumah sekali lagi lah ada masalah. Jadi saya makan dengan senyum macam itu adalah nasi sup ayam paling sedap di dunia. Senyum je saya makan sebab saya tak nak mak saya sedih dan tak nak mak saya sedar. Saya tahu dia menipu saya, tapi dalam hati saya mengalir air mata juga. Harapan besar saya juga adalah untuk membawa syarikat ini bukan je menjadi satu syarikat yang gah di Malaysia, tetapi juga boleh berkembang kepada 152 buah negara di luar sana satu hari nanti insyaAllah. Dan kita terus berdakwah melalui perniagaan, kita terus berdakwah kesihatan melalui perniagaan, dan sememangnya kalau boleh seperti apa yang kita lakukan sekarang, sebahagian rezeki yang berada dalam TDC yang diberikan oleh Allah SWT kita salurkan ke jalan infak, wakaf, zakat,
sedekah, sumbangan, kebajikan bermasyarakat yang kita lakukan secara perkara daripada dulu sampai sekarang, daripada kecil sampai besar-besaran. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan teruskan lagi bukan je lakukan di Malaysia tetapi juga Indonesia, negara-negara lain sehingganya seluruh dunia, insyaAllah.